menjadikan apabila adanya komunikasi di internet menyebabkan manusia menjadi lebih biadab ataupun menjadi lebih kurang ajar. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Profesor Mada Dr. Syahrul Mizan bin Ismail daripada Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Melaya bersama-sama anda untuk kali ini dalam episod yang ke-13 ya. So sedar tak sedar dah 12 minggu kita berjumpa, bersua, berbual-bual, belajar daripada satu sama lain ya. Dan hari ini kita bertemu lagi dalam satu sesi sembang-sembang. Saya ni sama ada sesi sembang-sembang ataupun sesi kita meneroka apps ataupun perisian. Antara dua tu sajalah. Jadi hari ini saya memilih untuk bersembang kerana sesuatu yang berlaku di pejabat lah yang menyebabkan saya rasa perkara ini memang perkara yang perlu juga kita berikan penekanan. Jadi saya ambil peluang untuk memberikan sumbangan lah dengan cara saya membincangkan perkara ini dalam rancangan impromptu bersama Dr. Mizan. Right. So sekarang ni betul ataupun tidak, saya beri satu pernyataan betul ataupun tidak dengan adanya internet communication ataupun komunikasi melalui internet menyebabkan kalau dalam bahasa Inggeris lah saya bagi pernyataannya, does having internet communication makes people meaner, menjadikan apabila adanya komunikasi di internet menyebabkan manusia menjadi lebih biadab ataupun menjadi lebih kurang ajar. Itu topik yang kita nak bincangkan. Ya, sebab sebagai seorang pendidik yang banyak menggunakan teknologi, selain daripada saya sentiasa menggalakkan dan juga mewar-warkan pelbagai perisian baru dan juga teknologi-teknologi terkini yang boleh digunakan oleh para pendidik di luar sana dalam kelas mereka bersama-sama dengan pelajar mereka, saya nak kita juga turut cakna dengan isu-isu yang datang bersama-sama dengan teknologi ini. Kerana saya dapati bahawa pelajar-pelajar kita khususnya golongan remaja ataupun golongan orang kata golongan dewasa yang masih muda lah ya. Golongan dewasa yang masih muda, yang masih remaja ni, apabila mereka bercakap dengan kita secara bersemuka, dengan bercakap dengan kita melalui dalam talian, memang telah banyak kajian mendapati bahawa bila mereka bercakap dengan kita dalam bersemuka agak elok percakapannya, tapi bila bercakap dengan kita dalam internet ataupun dalam WhatsApp contohnya, dalam apps ataupun dalam dalam apa-apa sahaja bentuk lah yang online, Facebook, Messenger dan sebagainya, agak biadab bunyinya ya. Jadi mengapa menjadi begitu? Tapi yang lebih ingin saya dalami pada minggu ini adalah isu yang lain, iaitu satu tapak ke hadapan lagi. Bukan setakat dia menjadi biadab atau kurang ajar dalam komunikasi internet, tapi juga dia menjadi lebih biadab dan kurang ajar dalam komunikasi biasa pula dah sekarang ni. Maknanya apabila dah biasa sangat bercakap tanpa mempedulikan tata tusila untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dalam internet, akhirnya terbawa-bawa sampai kepada bercakap dalam ruang bersemuka pula. Jadi untuk itu kita mula-mula sekali saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan untuk kita sama-sama kita sama-sama tengok apa maksud internet communication ni sebenarnya. So saya akan buka Google seperti biasa. Kita type internet communication. Sebentar. Alright. Tambah perkataan define kat depannya. Define internet communication. Jadi kalau kita tengok dekat sini, dia kata internet communication is referred to as the sharing of information, ideas or simply words over the World Wide Web or the internet. The internet consists of worldwide string of connected networks that exchanges data through packet switching using the standardized internet protocol suite TCP or IP. Jadi maksudnya dia kata kalau kita boleh simpulkan sebenarnya komunikasi internet ni sebenarnya merujuk kepada perkongsian maklumat ataupun idea ataupun hanya sekadar
kata-kata sahaja melalui capaian internet. Jadi maknanya basically kalau sebelum ni kita bercakap ataupun kita bertukar-tukar idea ataupun maklumat ataupun menyampaikan perkataan menggunakan telefon contohnya, ataupun kita bercakap bersemuka, sekarang kita berbuat demikian menggunakan internet. Itu dimasukkan sebagai internet communication. Tapi adakah, yang ni kita tutup dulu, mungkin kamera boleh fokus ke studio dulu. Jadi adakah kalau kita apabila kita banyak menggunakan perkongsian maklumat, idea dan perkataan melalui internet ni menyebabkan akhirnya kita punya komunikasi dalam keadaan bersemuka pun turut terkesan menjadi lebih biadab. Ada sebab ke kenapa benda ni terjadi? Untuk itu saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan satu kajian yang dibuat oleh sebuah universiti di Amerika Syarikat pada tahun 2004 Dalam kajian ini mereka mendapati ada 6 sebab kenapa manusia menjadi lebih biadab ataupun lebih tidak beretika apabila mereka bercakap di dalam internet. Yang pertama sekali adalah apa yang dipanggil sebagai less accountability. Apabila bercakap dalam internet, perasaan bertanggungjawab, sense of responsibility itu menurun. Di kajian ni mendapati begitu. Maknanya kebanyakan daripada responden dalam kajian ini yang menggunakan tinjauan dan mereka menggunakan purposive sampling. Jadi mereka dapati bahawa responden kebanyakannya memberikan respon mengatakan apabila dalam internet mereka rasa lebih kurang bertanggungjawab terhadap apa yang mereka katakan, less accountability. Itu yang pertama. Yang kedua pula, apa yang kita panggil sebagai lag time. Lag time ni bermaksud apabila dia cakap satu benda dekat internet, dia tidak akan terus mendapat repercussionnya pada masa itu juga. Kalau kita cakap dalam telefon contohnya, ataupun kita bercakap bersemuka, kalau kita cakap kurang ajar, masa itu juga memang kita kena pelempang ataupun mungkin kita kena marah kan. Tapi kalaulah katakan for example, kita bercakap dalam internet, dalam internet ni dia bersifat asynchronous ataupun tidak segera. Bila tidak segera, kita post, dia tak semasa tu juga keluar apa implikasi terhadap apa yang kita utarakan tu ataupun apa yang kita ujarkan tu kan. Jadi itu menyebabkan orang rasa lebih berani untuk mengatakan apa yang ingin mereka katakanlah berbanding dengan apabila mereka bercakap dalam keadaan yang biasa sahaja. Okey, selain daripada less accountability dan juga lag time tadi, satu lagi sebab mengapa orang menjadi lebih kurang beretika ketika berada dalam talian adalah apa yang dipanggil sebagai invisibility. Bila kita berada dalam talian ni, orang tak nampak kita, kita pun tak nampak orang. Jadi kita boleh cakap sesuka hati, sesedap rasa, sesedap oren lah kan. Sebabnya orang tak nampak kita, orang tak boleh buat apa-apa pada kita, kita boleh cakap apa saja yang kita nak. Jadi dia jadi macam orang tak kenal pun kita siapa. Kita boleh menjadi halimunan yang menamakan diri kita dengan nama-nama samaran sahaja. Jadi invisibility itu menyebabkan orang lebih berasa tidak akan ada apa-apa yang akan berlaku kepada mereka. Maka sebab itu mereka boleh bersikap sambil lewa dalam menjaga tata tusila berkomunikasi. Jadi itu adalah yang ketiga. Dan yang keempat pula, kita bercakap tentang text tone. Text tone ni maksudnya kadang-kala orang yang bercakap tu, dia bercakap dalam keadaan yang dia rasa macam biasa, ataupun dia rasa macam nak cepat, dia cakap pendek-pendek saja, tapi itu akhirnya bila dibaca oleh orang lain menyebabkan dia berbunyi kurang hajat atau biadab. Jadi yang ni, yang kalau sebab yang ini macam kurang sikit lah, ada berpunca daripada si penutur tadi tu sebab ini mungkin disebabkan oleh salah faham dan sebagainya lah kerana text tone tersebut. Selain daripada itu, ada satu lagi sebab yang kelima adalah orang selalu merasakan bahawa bila masuk ke online ni, sebab kita asal-asalnya dulu kita tak ada internet tapi kita ada video game. Kajian tahun 2004 oleh John Sattler ni, dia kata kita tak ada internet dulu, kita ada video game dulu. Video game tu menyebabkan kita punya mind setting manusia ni adalah melihat benda yang dalam talian ni sebenarnya seperti satu game sebenarnya. Kerana kita punya permulaan tu adalah kita mendapat game dahulu dalam bentuk digital, lepas tu akhirnya membawa kepada
internet, dan kebanyakan daripada komunikasi dalam talian seperti dalam Facebook Messenger, dalam Instagram dan sebagainya, kalau kita komen dekat Twitter dan sebagainya, dia bersifat ala-ala gamifikasi. Dia bukan game, permainan game tu, tapi gamifikasi, ada komponen begitu Jadi itu menyebabkan mereka merasakan ini hanyalah satu permainan sahaja. Jadi tak begitu serius compared tu bila kita bercakap secara bersemuka Selain itu, daripada apa yang saya nyatakan tadi, yang terakhir sebab yang keenam dalam kajian ini mendapati bahawa sebenarnya authority atau authority figures ataupun pihak berkuasa seperti dilihat kurang taringnya di dalam dunia maya ni sebenarnya, kerana bila kat dalam bersemuka, kalau kita cakap ataupun kita bergaduh kita memang rasa macam kalau kita bergaduh tu mungkin polis boleh datang lah, tapi kalau dekat dalam talian tu kita bergaduh tu rasa macam tak ada sangat pihak berkuasa yang memantau, dan sebenarnya ada tapi dia rasa macam tak ada. Jadi itu menyebabkan orang lebih ni lah. Ini mengikut kajian dikeluarkan oleh John Saller tadi pada tahun 2004 lah Tapi kembali kepada persoalan saya tadi, yang ini bermakna 6 reason yang didapati daripada kajian. Ada banyak kajian Ini salah satu yang saya keluarkan sebab dia agak berstruktur dia punya dapatan dia. Berdasarkan dapatan kajian tadi ini menunjukkan bahawa dari segi sudut dalam talian, komunikasinya memang sudah agak orang kata tak beretika lah tak beretika. Jadi sekarang ni dia melarat kepada perbualan ataupun komunikasi kita dalam bersemuka, dan of course pengguna paling tinggi sekali internet adalah golongan muda golongan muda. Satu kajian dibuat oleh Evans Foundation pada tahun 2012 mendapati bahawa 1 daripada 3 orang remaja mengatakan bahawa mereka belajar berkomunikasi daripada perbualan melalui media sosial Jadi kalau inilah ceritanya, maka tidaklah hairan bahawa mereka boleh orang kata menjadi agak biadab ataupun tidak sopan lah ketika berbual ataupun berkomunikasi dengan guru, berkomunikasi dengan ibu bapa ataupun orang-orang tua kerana mereka belajar tu pun daripada ruang yang sememangnya, ada banyak tidak beretika di situ. Okey, jadi itu adalah kita punya orang kata sembang-sembang kita lah tapi tak lengkap lah sesi impromptu by with Dr. Mizan ni kalau tak ada kita calling-calling kita calling-calling untuk mendapatkan pandangan daripada orang lain. So kita akan call dulu salah seorang daripada kawan saya ni, tengok dia akan angkat telefon ataupun tidak. Kalau seperti biasa saya kata, kalau ada rezeki adalah orang angkat, kalau tak ada tak adalah, sebab memang rancangan ini rancangan impromptu. Right, saya akan cuba call. Okey. Kita tengok Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Ratu Aida Afina? Khabar baik, Prof. Takutnya mendengar suara Prof. Alhamdulillah. Kau ngutuk aku je kan? Apa ni? Ni, aku sebenarnya telefon kau daripada dalam studio rakaman ni, dalam rancangan aku Impromptu with Dr. Mizan ni. Oh, boy, tiada suruh rakaman lagi. Kau rakam apa? Rakam. Nampak sangat tak pernah menjenguk aku punya Facebook kan? Alah, yang tu ke? Shootingnya. Yang tu. Tapi ni semua orang tengah dengar suara kau ni. Oh, tak boleh nak cakap yang bukan. Okay, alright. Aku behave. Tak, ni aku nak tanya ni. Sekarang ni ada hari ni tajuk sembang-sembang kita ni adalah
macam nak kata, komunikasi melalui internet telah menyebabkan kita punya golongan muda ataupun golongan remaja kita mempunyai sikap yang agak biadab ataupun tidak beretika lah ketika berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Ya? Alright. Dalam talian. Tapi sekarang ni yang aku nak sembangkan ni bukan perbualan dalam talian. Perbualan dalam talian tu memang dah ada banyak kajian menunjukkan bahawa bila dalam internet je memang mereka ni lebih kurang ajar. Kena ada beberapa sebab lah. Tapi yang aku cuba nak sembangkan ni, nak tanya kau punya pengalaman lah. Daripada dalam internet mereka dah bersikap biadab, nampaknya sekarang telah melarat pula kepada dalam perbualan bersemuka pun mereka juga telah menjadi tidak beretika kerana dah biasa sangat berkomunikasi melalui internet. Kau setuju ataupun tak? Setuju. Dia macam ni lah rasa, sebab dia orang ni empati dah kurang kot. Maksudnya? Sebab bila dalam online, dia dah biasa cakap tanpa memikirkan perasaan orang. Sebab kau tak nampak muka kan. Kita cakap je, suka hati lah nak cakap apa. Sebab kita tak nampak dia ada side muka orang tu macam mana perasaan dia. So bila dah selalu macam tu, sampai bila di depan, diorang lebih cakap, orang kata very direct to the point lah. Dia bukan macam bagi atas muka lah macam tu. Ada kau ada pengalaman tak dengan kau punya student ke? Ada. Cerita lah sikit. Lenggok bahasa. Tapi kadang-kadang bila fikir balik macam adakah sebab tu ataupun mungkin generation gap. Sebab kadang-kadang bila macam sikit apa ceritanya? Macam ni lah ada student tu, dia macam bila kita tanya, dia sambil lewa tau jawab. Macam nak tak nak je dia jawab. Lepas tu jawab pun tak pandang muka. Lepas tu nada suara dia pun monotonous. Dia macam apa, satu tone je. Jadi kan kita ni tengah bercakap dengan dia. Kita bila bercakap elok pandang muka kan. Ini dia tunduk sambil buat kerja lain. Memang kita rasa macam very rude lah. Jadi masa tu memang kena lah. Awak ni, saya cakap dengan siapa ni? Saya pandang muka saya. Lepas tu baru dia sedar. Lepas tu baru dia minta maaf. Jadi kadang-kadang mungkin sebab benda-benda macam ni lah. Dia dah biasa online kan. Jawab nak tak nak. Jadi terbawa-bawa. Lagi satu mungkin lagi satu kita ni pun dah level-level macam yelah umur 40 something lah, macam generation gap pun ada kot. Siapa 40 something? Kau lah 40 something, aku tak 40 something. Dah suruh dia cakap dengan anak-anak kan. Dia rasa macam rude ni budak ni. Macam itulah. Ada tak peristiwa di mana kau cakap dengan dia bercakap dengan kau tapi benda tu sebenarnya boleh disampaikan dengan bahasa yang lebih sopan tapi dia cakap dengan bahasa yang tadi hilang suara. Maksudnya pernah tak berlaku situasi di mana benda tu boleh disampaikan kepada kau dengan bahasa yang lebih sopan, lebih molek dan cantik, tapi dia cakap dengan kau tu dengan gaya yang begitu kasar? Ada tak jadi macam tu? Ada. Banyak kali lah. Dia ni bukan satu kita panggil lenggok bahasa pun kadang-kadang menunjukkan orang kata rude tak rude. Satu lagi gaya kau cakap tu lah, itu memang ada macam tu. Tapi kita tegur balik lah. Kadang-kadang mungkin dengan mak bapak dia dah biasa, tapi dengan kita ni tak biasa dengar macam tu. Jadi kita tegur. Tapi mostly kebanyakan katalah dalam satu kelas almost dalam 50% lah. Tapi ada juga 50% yang okey, yang sedar diri. Sebenarnya dah bercakap tu dia sedar diri dulu. Ini yang jenis tak sedar diri. Pakai nak cakap dia lepas tu dengan muka-muka kau. Kata kena lah lepas tu. Sebagai seorang pensyarah, ada tak kau buat apa-apa langkah-langkah untuk cuba mendidik ke atau membetulkan ke sikap ni? Ada. Lepas tu kita panggil dia slow talk lah. Artinya bukan tegur secara depan-depan. Budak-budak sekarang ni sensitif. Kena pukul pun tak boleh kan. Jadi lepas dia keluar tu cuit tangan dia.
jumpa dia kat tepi lah, tegur lah. Kata dengan orang tua, kena macam ni. Mungkin generation game lah. Dia ni memes, kan pengaruh sangat dengan memes kan. Jadi kadang-kadang rasanya kita pun kena ikut juga sikit-sikit lah. Buat gaya, kalau nak buat lawak pun kena ikut gaya dia orang jugalah. Buat memes je. Jadi kau tak boleh cakap, kau buat memek muka, dia macam gelak. Macam nak mati lah budak ni. Okey. Tapi itulah gaya bahasa yang berbeza lah sekarang ni. Betul. Okey, terima kasih Aida banyak-banyak kerana meluangkan masa berkongsi pandangan dengan penonton-penonton semua dan juga pendengar-pendengar. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, itu tadi sebenarnya Puan Aida Afina, seorang pensyarah daripada Universiti Teknologi MARA. Okey, so beliau telah memberikan pandangan. Kita cuba pula telefon orang lain kita try Okey, kita try. Okey. Okay, tak tahu dia angkat ke tak angkat dengan lagu je ni, ringtone ni. Hello. Okey, tak angkat. Kita try yang lain. Sebentar. Okey, kita try yang ni. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau nak apa? Kau jangan terus menerjah aku ni sebab aku telefon kau daripada dalam studio rakaman ni. Semua ramai orang dengar suara kau ni. Weh, kau biar betul tak warning aku. Iyalah, sebab rancangan aku nama dia Impromptu with Dr. Mizan. So memang impromptu lah aku cari kawan-kawan. Okey, aku terus bising. Ada apa Dr. Mizan? Okey, baik. Bersama-sama kita, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian adalah Puan Saidatul Muzarina daripada Pulau Pinang. Betul tak? Hang daripada Pulau Pinang kan? Ya, betul. Saya daripada Pulau Pinang. Okey, daripada Pulau Pinang dan beliau merupakan seorang peguam. Dan dalam dunia guaman ni sebenarnya tuan-tuan dan puan ada satu kalau orang yang baru lepas graduate daripada universiti ni, selalunya untuk menjadi peguam dia perlu melalui satu proses dipanggil sebagai chambering lah, yang mana mereka akan menjalani latihan dalam kamar selama 9 bulan dan selalunya akan diselia oleh peguam yang lebih senior lah. Jadi saya rasa Puan Saidatul Muzarina ni mempunyai pengalaman juga ada chambering student, betul tak? Ya, betul. Okey, kita hari ni tajuk kita nak bincangkan ni adalah komunikasi dalam internet menyebabkan golongan muda mempunyai sikap tidak sopan ketika berkomunikasi. Dan ada kalanya benda tu terbawa-bawa dalam komunikasi bersemuka juga. Maknanya dalam talian tu memang dah tak bersopan dah ni. Sekarang dah melarat pula ke dalam bersemuka sebab dah terlampau biasa sangat dalam talian macam tu, dan bersemuka dengan orang lebih tua pun dia macam tu. Boleh ceritakan sikit tak, ada apa-apa pengalaman? So doktor, dari segi komunikasi yang macam TikTok semua tu ke? Ada tak komunikasi dengan golongan muda yang mana dia tidak beretika ataupun dia biadab lah, macam tu lebih kurang lah, bercakap dengan Puan Saidatul Muzarina. Adalah diorang ni jenis setengah tu, diorang tak panggil puan tau. Okey. Dia ingat macam senior lawyer ni macam dekat pasar, kakak. So dia orang panggil kakak. Kak Ina, something like that. So macam lepas tu dia orang tak perkenalkan diri, terus nak something apa-apa terus cakap saya nak ni. So ni siapa? Ni daripada mana? And then satu lagi yang based on experience, macam kita ada case apa-apa nak minta dia orang, macam kita ada case, lepas tu
diorang tak proper. Kadang-kadang bila ada permohonan apa-apa kan, diorang tak call dulu, inform ke apa, ataupun perintah tu draft dia tak minta kita approve dulu. Tiba-tiba dia saya dah hantar dah perintah, saya dah hantar dah notis permohonan. Dia tak apa benda, apa tengoklah sendiri. Itulah. Tapi bukan nak kata lah, chamber ni sekarang dia punya attitude memang berbeza pada zaman-zaman saya dahulu. Mungkin terlalu expose kepada social media pun tak tahulah. Tapi memang begitulah sekarang ni. Sampai kita pun pelik, siapa yang sini, siapa yang ini. Etik masalah etik tu. Walaupun kita hantar diorang wajib pergi etik punya course, tapi I tak tahu lepas tu diorang bawa ke mana pembelajaran etik tu. Itu kira baik juga tu kau dapat kakak tu. Kalau ada peguam lain pernah cerita kat aku, dia panggil nama terus je. Itu lagi biadab lah kata nama tu. Sebab untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, bidang guaman ni dia punya decorum dia ataupun dia punya adab dia lebih tinggi lagi lah ya. Maknanya kakak tu kalau dalam bahasa biasa tu memang berbunyi sopan, tapi dalam hubungan profesional di pejabat ataupun di mahkamah ni kita panggil puan lah, selalunya puan ataupun tuan ya. Jadi terima kasih Puan Seratul Muzalina kerana berkongsi pandangan dan pengalaman. Kalau ada rezeki kita call balik nanti. Okey, thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alright, so itu daripada orang yang bekerja pula yang bukan daripada guru. Masih lagi boleh digolongkan dalam kategori pendidik kerana beliau mendidik selama 9 bulan pelajar-pelajar yang menjadi pelatih dalam kamar sebelum menjadi peguam tu. So masih lagi dikategorikan dalam golongan pendidik dan itu pengalaman beliau lah ya. Jadi kita dah call 2 orang seperti biasalah, dalam setiap episod saya akan call 2 orang untuk kita mendapatkan pandangan dan kita dapat sembang-sembang lah ya. Jadi saya rasa di akhir kata sebelum kita mengakhiri episod pada kali ini ya, walaupun episod ni dia tidak mengajar apps ke apa ya, saya tahu ramai yang suka mesej saya dan tanya, doktor ajarlah lagi. Saya tahu, tapi ada kalanya apps ataupun teknologi tak semestinya itu sahaja yang penting, tapi juga isu-isu sosial dan masyarakat yang datang bersama-sama dengan teknologi ni. Jadi sama-samalah kita sambil menggunakan teknologi, sambil tu juga kita kena perhatikan anak-anak muda kita ya, pelajar-pelajar kita supaya jangan mereka hanyut dan akhirnya terlalu jauh untuk kita tarik balik. Jadi sama-samalah kita mendidik mereka supaya jangan akhirnya hilang semua nilai-nilai yang ada pada kita sebagai orang timur ni ya, yang penuh dengan adab dan tata sila. Dengan itu saya mengakhiri episod ke-13 Impromptu with Dr. Nizan pada kali ini, dan insya-Allah kita berjumpa lagi dalam episod yang ke-14 pada minggu hadapan. Jangan lupa esok bersama-sama dengan Akash dan Irzal dalam Kondenser. Salam hormat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.